bahawa nikmat bagi masjid yang dahulu kita abaikan, sekarang kita rindu nak pergi masjid. Apa yang saya ingin kongsikan pada tuan-tuan puan-puan pada hari ini ialah betapa pentingnya untuk kita membantu, bersolidariti, membantu negara, membantu Kementerian Kesihatan untuk memastikan kita menang perjuangan peperangan ini. Hari ini 15 hari bulan bermulanya Perintah Kawalan Pergerakan bagi fasa yang ketiga dan kita perlu menang. Hari ini saya nak share pada kawan-kawan semua. Sebenarnya alat lindung diri yang saya pakai ini adalah contoh yang Hospital Kuala Lumpur beri pada kami. Kami ada material yang sedang kami siapkan untuk kita hantar semula ke pihak hospital. Jujur saya kata, saya sekarang berada di pejabat sekarang ni. Pejabat ni aircon dia tak sampai 20 pun. Aduh. Tapi saya nak beritahu, yang saya pakai satu helai ni, saya rasa berkuat. Pejabat saya ni aircon. Staff saya kalau sampai kat pejabat saya, dia rasa tak tahan. Tapi hari ni saya nak merasai sendiri bagaimana azabnya rakan-rakan kita yang berada di ward-ward hospital, yang saya difahamkan mereka tak pakai sehelai, dia pakai sampai 3 helai, mungkin 4 helai. Bayangkan, saya pun dah rasa berpeluh. Kita mungkin merasakan bahawa dalam tempoh 1 bulan yang lalu ini, banyak perkara yang harus kita lakukan, kita tidak dapat lakukan. Separuh daripada dunia sekarang sedang mengambil tindakan yang sama. Mereka sanggup kehilangan peluang ekonomi, mereka sanggup mengalami pelbagai gangguan yang lain demi nak menyelamatkan nyawa. Dan ini bukan main-main. Bagi saya, apa jua kepentingan itu dah menjadi kepentingan yang paling rendah berbanding dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini. Sebab itu, walaupun saya simpati pada mereka, ada yang kena RM1,000 compound, 14 hari kena bayar. Ada yang kena RM10,000. Yang RM10,000 ni, saya difahamkan mereka membantah, mereka bergaduh dengan polis, jadi mereka dikenakan compound ataupun pendakwaan sebab menghalang tugas penjawat awam. Jadi bagi yang untuk kes itu saya tak begitu simpati, kerana bagi saya kena hormat dan kena ikut sahaja perintah-perintah yang diberikan. Kita kena jujur. Ini penting. Jangan kita cuba mencebik, jangan cuba bersifat sinis. Mereka semua bukan nak berada kat tengah jalan dengan keletihan, dengan pencemaran asap dan sebagainya. Mereka pun ada keluarga. Jadi ini harus difahami oleh semua orang. Jangan salahkan JKM, jangan salahkan rela kalau ada yang masih tak dapat. Kerana apa? Mereka pun manusia biasa. Dia jaga kawasan dia. Kadang-kadang ada yang berada di luar daripada frame yang ada. Dipanggil blind spot. Jadi NGO macam kita ni, tugas kita ialah membantu mengenal pasti blind spot untuk kita angkat dan kita bantu dengan segera. Anda boleh bantu macam-macam cara. Anda boleh bantu contohnya dengan tenaga. Kalau ada tukang jahit, di luar sana yang mungkin anda patut ambil job buat baju raya, tapi sekarang ini kurang dapat job baju raya dan anda berminat untuk buat menjahit PPE ini, hubungi saya segera. Apa pun saya nak ucap tahniah kepada Institut Kemahiran Belia Negara yang diketuai oleh Datuk Dr. Hajah Wasitah Muhammad Yusof, Ketua Pengarah IKBN ataupun Ketua Pengarah Bahagian Kemahiran Kementerian Belia dan Sukan, kerana beliau cakna dan prihatin apabila beliau dapat sahaja video yang memaparkan ada jururawat di hospital terpaksa menjahit sendiri dan memotong kain untuk dibuat PPE. Maka beliau telah berbincang dan mengarahkan IKBN yang ada kemudahan dan ada pelajar, ada jurulatih berkaitan jahitan, membuat projek menyediakan PPE dan sekarang telah berlangsung. Tahniah Datuk. Jadi saya harap ini adalah satu perkara baik yang positif, satu new normal kepada rakyat Malaysia di sebalik COVID-19 ini, ialah kita cakna kepada keperluan masyarakat. Saya difahamkan juga Kementerian Pengajian Tinggi 2-3 hari yang lalu telah membuat satu arahan kepada semua universiti dengan mengeluarkan geran
Dan semua universiti dah mula berfikir menggerakkan pensyarah masing-masing dan pelajar masing-masing untuk melihat apakah tindakan yang akan dibuat bagi menangani pasca COVID-19 ini. Kita manusia yang tahu adaptasi, yang tahu bagaimana hendak melentur diri kita ikut keperluan kehidupan kita, kita harus bersedia untuk berhadapan dengan suasana yang baru. Masyarakat kita kena terima bahawa nikmat bagi masjid yang dahulu kita abaikan, sekarang kita rindu nak pergi masjid. Kita tunggu bila ada peluang nak ke masjid. Masjid ada depan mata, surau ada depan mata, tapi kita tak dapat nak pergi. Sedih sangat. Itu kalau masjid. Kita ada sekolah depan mata, kemudahan yang baik, tapi kita tak mampu pergi sekolah. Ada anak yang terpisah dengan ibu kerana berada dalam kampus begitu lama. Itu hanyalah cabaran yang menguji anda semua bagaimanakah membuat adaptasi kepada a new normal. Sekurang-kurangnya kita menghayati dan menginsafi bagaimana normal ataupun kebiasaan yang dihadapi oleh rakan-rakan kita di dunia luar sana. Rakan-rakan kita di Palestin dah terbiasa dah kena lockdown. Rakan-rakan kita di Syria, mereka sekolah setakat sekolah untuk dapat ilmu, tak ada exam, tak ada sekolah, tak ada bangunan. Ini berlaku. Jadi sekurang-kurangnya kita menghayati. Sebagai rakyat Malaysia, saya bersyukur sekurang-kurangnya Allah paparkan kepada kita watak-watak yang baik dalam masyarakat kita. Orang-orang yang baik ramai di negara kita ini. Tak kira kaum, tak kira agama, tak kira bangsa. Mereka nak bantu. Walaupun kita tahu ada sikap-sikap orang kayangan yang dikatakan baru balik bersikap sedikit sombong. Mungkin mereka dah biasa dengan keadaan di luar. Kita maafkan mereka. Video saya yang sebelum ini yang bercakap tentang pentingnya kita memberi, sebenarnya taklah bilangan yang kita terima tu sama seiring dengan bilangan yang buat view. Maknanya lebih ramai orang lebih bersedia mendengar saja. Tapi hari ini tuan-tuan perempuan, apabila hospital sendiri menghubungi kami untuk meminta sokongan bagi mendapatkan alat-alat ini, ia bukan main-main. Saya hanya hebahkan, tak ada jaminan. Kerana itu saya dengan Cik Hairul kata, okey tak apa doktor, kita sediakan 1000 set. So saya dan kawan-kawan perlu ambil tanggungjawab. Jadi hari ini saya juga memohon kepada tuan-tuan perempuan, ada berapa sumbangkan, saya rayu untuk negara kita, bukan untuk saya ya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari ini peluang untuk menunjukkan kesetiaan, ketaatan sebagai anak watan kepada negara ini. Saya tidak mahu berada dalam kalangan warga negara yang paling lemah imannya, bersifat simpati dan empati, dan setakat berdoa, ya Allah, semoga dipermudahkan urusan mereka. Tapi itu tak cukup. Kita kena lebih dari itu. Kalau ada tuan-tuan perempuan yang mungkin sebelum puasa ini berasa ada nak sumbangkan untuk bayar fidyah, ya, sebelum sampai bulan puasa yang akan datang, boleh hubungi kami juga. Ada pihak-pihak yang datang kepada kami, dia kata ini fidyah saya untuk tahun 2019, maka kami tunaikan. Tujuan kami ialah nak memastikan negara ini, masyarakat kita keluar daripada pandemik COVID-19. We must strong and we must win. Kita mesti menang. Teruskan bertahan, teruskan kuat hadapi cabaran ini dan bersedia menerima kebiasaan baru dalam masyarakat kita, dalam hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.